Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Jadi alhamdulillah sampai saya ada dalam program Astimya dalam Google Meet bersama dengan pelajar-pelajar juga kita live iaitu tentang masalah tengok muka 400 nilai pelajar-pelajar yang ada kitab tu 400 nilai itu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat-sifat Nabi. Jadi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena ingat risalah tu ialah risalah. Maknanya risalah ni pengantaraan pengantara orang juru orang tengah di antara Allah dengan kita. Jadi rasul-rasul ni seolah-olah supaya duta sasana tut duta agama, maknanya rasul lah, iaitu yang dilantik menjadi rasul supaya bertugas menunaikan satu-satu kepentingan, iaitu tugas hak besar hak rasul itu ialah menyampaikan syariat Allah, menyampaikan undang-undang perintah Allah dan suruh perintah-perintah Allah, dan tunjuk manusia iaitu hidayat, tunjuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Iaitu tak dapat tidak bahawa berhimpun padanya sifat-sifat yang memberi kelayakan atau keahlian, kena orang yang ahli lah, kerana tugas ni tugas besar. Tugas bukan tugas mengajar saja, tapi tugas laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Maknanya tugas beban itu besar di atas Rasul. Sebab tu kita tengok situ tu kena orang yang bersifat tak kira dalam sudut rohani, jismani, akal fikiran. Lepas tu pula Nabi nak jadi contoh teladan pula. Sebab tu kena sifat Nabi saat ni tu kena sifat yang mulia sekali lah. Dan oleh itu hikmah Allah Tuhan menghendaki bahawa ditentukan dengan risalah mereka yang berkelengkapan sifat-sifat. Maknanya Tuhan nak latih Rasul ni orang yang betul-betul memang layak sungguh lah. Sebab itulah Tuhan sebut Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu haitsu yaj'alu risalatah, di mana Tuhan nak letak risalahnya kepada siapa. Dan risalah ni kita nak dakwa kata kita jadi rasul tu tak boleh. Itu terhenti di atas
pelatih daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sepenting-penting sifat yang kena lengkap pada Rasul tu ialah hak kita duk ngaji itu 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tapi ada lagi ulama ada sebut tambah, itu az-zukurah, kena lelaki, al-hurriyah, dia saat ni tu kena jangan jadi hamba. Lepas tu pula al-ismah, kena terpelihara daripada apa ni, dosa dan sebagainya lah. Kena maksum, kena dijaga. Sebab tu kalau kita tengok pertama sifat fatanah. Fatanah ni daripada fatina, yaftinu, makna bijak, fatanah. Sebab tu supaya rumah kita ni panggil patani. Patani dulu ni masa ulama dulu Syekh Daud ubah tukar daripada tulis dengan ta kecil fatana tu daripada fitnah. Sebab tu jadi fata tukar di fata ni maknanya negeri orang bijak. Jadi fata ni bahasa Arab lah. Sebab tu fatanah ni maknanya kebijaksanaan dan berjaga-jaga, dan maknanya boleh menundukkan lawan. Orang hak lawan saat ni tu boleh kalah ke lawan dan boleh membatalkan dakwah. Sebab apa disyaratkan nak jadi rasul saat ni tu kena fatanah? Karena tugas rasul ni sangat besar. Dan kalau kita tengok tugas ni tugas yang berkekalan. Rasul ni orang panggil tak boleh ada silap, tak boleh ada tamnik, atau tak boleh ada kekurangan, tak boleh ada sikit pun kekurangan, cedera dan sebagainya lah. Kerana dia ni tempat orang duk nak cari bocor, nak kritik dan nak mari cari tempat kelemahan. Sebab tu tak boleh ada benda ni. Dan kalau ada kelemahan saat ni tu buat orang kritik dan sebagainya lah. Sebab tu kerana tugas Rasul tu sangat besar, iaitu tugas menyampaikan ilmu. Mula-mula tu nak sampaikan ilmu hukum Tuhan. Lepas tu pula bukan sekadar tu, ya kena pergi ke bagi. Kena pergi situ, kena pergi sini. Sebab tu kita sebut dulu kata orang nak jadi Rasul tu orang tina tak boleh. Kerana orang tina bukan boleh pergi malam, ahli malam tak boleh pergi orang tina ni. Dan nak kisah orang tak boleh. Sebab tu Rasul saat ni tu iaitu nak menyampaikan ilmu dan nak mendidik, nak mengajar, nak membersihkan hati orang. Tuhan sebut huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Nak tazkiyah, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Dan nak mengajar. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan hikmah semua saat ni. Sebab tu dan nak mendidik, nak buat orang, nak bina orang. Sebab tu kita tengok orang paling berjaya Nabi ni, saat-saat akhir hayat Nabi SAW, Nabi dapat menyeru dan orang masuk Islam di saat-saat hujung hayat Nabi tu 124,000 lebih kurang. Dan orang boleh jadi pemimpin barisan depan dalam sahabat-sahabat tu terdiri pada lelaki dan perempuan lebih kurang iaitu
dalam 8,000 1,500 terdiri pada orang Tino. Nah, 5,000 lebih. Nah, 6,000 lebih terdiri daripada orang Yatim. Sebab itulah nak mendidik, nak ajar orang, nak buat orang. Dan Nabi juga tugas pemimpin, kepimpinan. Maknanya Nabi jadi pemimpin, jadi ketua. Lepas tu pula politik. Nak tadbir negara. Nah, maka tugas tu besar. Sebab tu tak dapat tidak untuk menjayakan tugas ini, bahawa yang bertanggungjawab, orang bertanggungjawab ni tu kena memiliki keahlian dan kelayakan lah. Dan ininya di antaranya itu sifat fatanah lah. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, kita tengok muka 410 kan. Ketika Tuhan sebut iaitu wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Jadi itu ialah hujah kami yang kami berikannya kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Ni dalil kata dan Nabi Rasul tu kena bijak. Ala qaumihi narfa'u darajatim man nasha'. Kami angkat darjat akan mereka kami hendak kilah inna rabbaka hakimun alim. Dan kalau kita tengok hujah yang Tuhan sebut dalam Quran, ketika Nabi Ibrahim saat ini berhujah. Ketika Namrud mendakwa kata jadi Tuhan, okey. Tengok bijak Nabi Ibrahim kata alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Adakah hang tak nampak kepada orang yang berhujah Nabi Ibrahim pada soal Tuhan sana, an atahul mulk. Ketika Tuhan wi kepada dia pemerintah, itu Namrud lah. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ketika berkata Nabi Ibrahim, Tuhanku ialah Tuhan yang menghidup mati. Qala ana uhyi wa umiit. Dan Namrud kata, aku pun boleh memati, boleh menghidup dan mati. Iaitu pada ketika tu hak yang nak menghidup ia tak bunuh lah, hak yang nak mati ia bunuh. Tapi bijak Nabi Ibrahim. Qala Ibrahim, Nabi Ibrahim kata fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sungguhnya Allah terdatangkan dengan matahari daripada sebelah naik matahari, fa'ti biha, maka hendaklah akan datang biha dengan matahari minal maghrib, daripada sebelah jatuh matahari. Fabuhital ladzi kafar, maka bengonglah orang yang kufur saat ni. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Tuhan tak tunjuk kaum orang yang zalim. Tapi ayat sininya hujah bijaknya Nabi Ibrahim. Tengok tu jawab pada dia kalulah. Dia kata Tuhan dia tu yang hidup, Tuhan mati. Maka pada ketika tu Namrud kata dia pun hidup mati juga. Tapi Nabi Ibrahim sebut Tuhan Allah, Tuhan dia ni yang mendatangkan, yang menaikkan matahari sebelah pada naik tu jatuh. Maka kalau mung saat ni tu jadi Tuhan sungguh kok. Kau naiklah matahari sebelah balik jatuh. Ni nak ayat terbijak. Sebab tu kita tengok bawah Al-Quran juga membentang secara lanjut tentang perdebatan Nabi Ibrahim serta kaumnya. Nabi Ibrahim tu sebut jelas nak ui orang kafir semua wala saat itu mikir. Tuhan sebut laqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Ibrahim sebelum itu jalan betulnya kepada tauhid lah, dan adalah kami mengetahui halnya. Lahana idz qala li abihi wa qaumihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya wa qaumihi, bapa dia nama Azar. Azar ni itu pak menakir dia lah, ayah dia mati kecil, Nabi Ibrahim mati kecil ayah. Idz qala li abihi wa qaumihi, ketika berkata ayah dia kepada ayah pak menakir dia wa qaumihi, dan kaumnya,
ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Apakah beralah yang kamu duk tunggu semua ni? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka itu berkata, kami nampak dah ayah-ayah kami dulu lagi duk dibuatkan oleh ayah-ayah kami dulu semua lah. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim kata, sungguhnya kamu dan ayah-ayah kamu duduk dalam kesesatan semua ni. Sesat. Qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Adakah akan bawa kepada kami sesuatu yang benar sebagai seorang rasul? Am anta minal la'ibin, atau engkau saat itu duduk main-main saja? Qala rabbukum, Nabi Ibrahim kata, ya, barrabbukum, bahkan Tuhan kamu itu Rabbus samawati wal ard, ialah Tuhan langit-langit dan bumi. Alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Tuhan yang mencipta langit bumi dan aku di antara orang saksi di atas demikian. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah aku akan jalan ke rancanganku, ya kata. Terhadap berhala-berhala selepas dah kamu pulang balik, faja'alahum juzazan, maka lalu ia memecahkan semuanya berketul-ketul, tokoh semua, illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Mereka hak besar sahaja, dia tak ada kata dak hak besar ni, hak lain kata habis. Qalu, mereka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa buat ini dengan Tuhan-Tuhan kami? Innahu laminadh zalimin, sesungguhnya ia di antara orang kafir lah. Qalu sami'na, Fok dia juga kata fana sami'na fatan yadhkuruhum, seorang muda yang tak yuqalu lahu, ada sebut mereka itu yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Lepas tu dia pun tak fok dia ambil Nabi Ibrahim tak depan orang. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim. Mereka berkata, adakah engkau ini buat dengan Tuhan-Tuhan kami Ibrahim? Qala, Nabi Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum, bahkan yang buat itulah kabiruhum, iaitu hafsah atau kumsah. Fas'aluhum in kanu yantikun, maka tanyalah kalau dia boleh bertutur katalah. Faraja'u ila anfusihim, maka mereka itu kembali kepada diri. Faqalu iddakum antumuz zalimun, mereka berkata, sungguhnya kamu itulah orang zalimnya. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantikun. Kemudian mereka itu cengeng. Jadi mulut tahu dah kau tak boleh buat, tak boleh kecek ni nak ayat kata. Apa yang Nabi Ibrahim berhujah saat itu memang nunjuk di atas bijak. Qala afata'buduna min dunillah. Dan Nabi Ibrahim kata, maka adakah kamu nak sembah selain pada Allah, ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, bagi yang tidak memberi manfaat pada kamu dan tidak mudarat. Uffil lakum, Allah beratnya untuk kamu. Walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Dan beratlah kamu untuk sembah selain pada Allah. Adakah kamu tak berakal? Qalu harriquh, mereka suruh bakar, wang suruh alihatakum, suruh tolong berhala in kuntum fa'ilin, jika betul-betul kamu tu buatlah. Ini nak ayat bijak sakna Nabi Ibrahim. Dan di antara dalil kata Nabi Ibrahim tu, Nabi tu mesti bijak, ada ayat Hud ayat 32. Qalu ya Nuh, mereka berkata, hai Nuh, qad jadaltana, sungguhnya engkau telah berbantah kami. Fa aktsarta jidalana, dan engkau banyakkan jidal dan duk bahas kan. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Datangkanlah azab Allah yang engkau janji kepada kami, jika betul-betul engkau adalah orang yang benar lah. Tengok. Dan ada ayat tu sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hendaklah berdakwah
menyeru kepada jalan Allah, jalan Tuhan kau dengan hikmah, mau'izah hasanah, wajadilhum billati hi ahsan. Semua tu menunjuk tak bijak belaka, tak bijak nak pergi dakwah, nak pergi itulah ni. Nah, itu di antara tu dalil kata Nabi itu bijak fatanah lah. Yang dua iaitu tengok muka 414, sidik. Nah, sidik artinya betul cakap mengikut hakikat asma. Sidik ni betul benar lah. Rasulullah SAW benar mereka itu dengan apa yang mereka itu cerita dari Allah. Semua apa mereka ayat semua tu betul belaka. Sidik, karena mereka tak bohong kan. Kerana apa kalau Nabi bohong? Kalau Nabi bohong, kita ni Nabi ni hak kita kena turut. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kita ni kalau Nabi bohong, mana disuruh kita bohong juga. Karena kita ni disuruh supaya kita turut Nabi. Sebab itulah tak boleh, mustahilnya Nabi ni ada tak betul saat ni tu. Sebab tu Nabi mesti sidik. Tu. Dan Nabi saat ni tu sidik, saat ni tu di antaranya sebab Tuhan aku dengan mukjizat ketika orang kafir cabarkan Nabi, maka pada ketika tu pada ketika tu ketika orang Quraisy, orang kafir cabar Nabi, dan Nabi tunjuk dengan mukjizat, menunjuk atas kebenaran dia saat ini, seolah Allah menepati, seolah sadaqa abdi, seolah kata Tuhan benar hamwaku fima yuballighu anni, fi kulli ma yuballighu anni, pada bagai hak menyampai pada Allah. Seolah kata bila Nabi menyampaikan hukum-hukum Tuhan, lepas tu orang ni nak tahu kata benar tak benar, maka suruh Nabi tu datang ke mukjizat. Bila Nabi datang ke mukjizat, maka seolah-olah kata Tuhan ayat tu tengok tu betul tu. Sungguhlah Nabi tu sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sebab tu Nabi tu mesti sidik benar lah. Dan contohnya Nabi Yusuf, contoh dikenal kat sidik sebab itulah Tuhan sebut ya ayuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqq, sesungguhnya manusia sungguh telah datang pada kamu rasul bil haqq, dengan benar, min rabbikum, dari Tuhan kamu, fa aminu, maka hendaklah beriman, khairal lakum, lebih baik bagi kamu, in takfuru, jika kamu kufur, wa inna lillahi ma fis samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Kesungguhnya bagi Allah itu bagai ada langit dan bagai ada langit-langit dan bumi, dan adalah Allah Ta'ala aliman hakima, maha mengetahui, maha bijak. Dan seperti itu juga Tuhan sebut dalam suratul A'raf, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Ketika berkata Nabi Musa, hai Fir'aun, inni sungguhnya aku ni rasulun, rasul min rabbil alamin, rasul daripada Tuhan sekalian alam, haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haq, dan haqiqun ala, sudah mestinya di atas aku bahawa aku tak akan berkata di atas Allah illa al-haq, malaikat benar lah. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Dan sebab tu ini menunjuk kata memang Nabi saat itu mesti benar. Dan Tuhan sebut lagi, Tuhan ugu, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalalah Nabi saat itu berkata, kalau akan memperkatakan di atas kami, mana Nabi goyak buat kata-kata ba'dal aqawi, benda-benda hak Tuhan tak ada goyak, Nabi goyak. Nabi Tuhan telah akhadna minhu bil yamin, nasib kami akan ambil kamu dengan kanan, dan dengan tangan, seolah Tuhan akan kenakan.
thumma laqata'na minhul watin. Kemudian sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Tuhai kahmah. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada bagi kamu seorang pun dapat menghalangkan bila Tuhan nak kenakan lah. Sebab tu Quran ni kadang-kadang orang tanya Nabi 2-3 hari baru nak jawab. Karena semua saat itu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bukan Nabi buat sendiri. Dan ada sebut oleh suratul Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Tidak bertutur kata Nabi pada hawa nafsu. In huwa illa, dan tidak ada ia illa wahyu yuha. Dan tidak ada yang diperkatakan oleh Nabi saat itu, mereka wahyu diwahyukan. Yang ke tu pulaknya dalil akli. Rasulullah SAW wajib bahawa bersifat dengan sidik. Nabi ini mesti kena sifat sidik lah, yang memberi makna benar pada khabaran yang diberitahu pada umatnya. Semua benda Nabi wajib tu sungguh berlaku. Dah banyak mana dah benar-benar yang berlaku setelah Nabi SAW sebut jadi mukjizat Nabi lah. Bila Nabi sebut tu memang benda tu berlaku sungguh. Dan pada khabaran yang diberitahu kepada umatnya, kerana sekira Rasulullah SAW dusta, kerana Nabi bohong, dusta, tentu semua perkara diberitahunya tidak wajib menerimanya. Tak wajib terima, tak bahkan kepercayaan seorang Rasul mesti tidak boleh berlaku walaupun sekali sahaja, kerana itu menjejaskan kerasulan. Tak boleh berlaku walaupun sekali, dah bohong kali tak boleh dah. Muka Nabi sepuluh orang panggil sepuluh orang besar, pun ayuk sepuluh apa kan. Kalau bohong ni berat, tak boleh hati mula, orang tak terima mula. Sebab tu apa mukjizat yang duk turun semua saat itu menunjuk di atas benarnya Nabi sadaqah abdi fi kulli ma yuballighu anni. Seolah-olah lah itulah. Sebab tu kalaulah kita kata berlaku satu kali boleh menjejaskan pimpinnya tersebut, tentulah aula pada hak seorang Rasul. Kalau pimpinnya itu pun tak boleh dah, maka Rasul kalau lebih lagi, tengok 1000 tahun lebih dah orang nak cari, nak tamnik atau nak cari bocornya Nabi SAW. Tak ada boleh. Itulah di antaranya. Sebab oleh itu Nabi mesti menjadi seorang yang benar. Kerana kalaulah kita fikir bahawa mana-mana orang pun yang hendak memberitahu satu khabar penting mesti bersifat dengan sifat percaya. Kalau orang tu nak royak satu berita, satu cerita pun, kalau orang bohong, orang tak terima dah. Itulah dalil bahawa mesti Rasul saat itu kena sidik lah. Yang ketiganya, tengok muka 417, itu tabligh. Tabligh iaitu dikehendaki dengan tabligh itu ialah menyampaikan sidik, amanah, tabligh fatanah. Tabligh ini dikehendaki dengan tabligh itu ialah menyampaikan kepada manusia apa yang disuruh sampaikannya, serta tidak sembunyi sesuatu pun daripada perkara yang disuruh tadi. Tak boleh tusuk. Tuhan sebut ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturun pada engkau, pada Tuhan engkau.
Wa illam taf'al, kalau engkau tak buat, fama ballagta risalatah, maka nasya kau tidak sampai ke risalah. Wallahu ya'simuka minan nas. Tuhan jaga engkau daripada manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Nah, sebab tu Rasul tu wajib kena menyampaikan lah. Tuhan sebut kalau fahal ala rusuli illa al balagul mubin. Nah, yang muka 414, maka adakah ada lagi tugas di atas Rasul? Mereka tak ada dah menyampaikan. Nah, penyampaian nyata situ je lah. Itu pun di antara perkara-perkara yang menunjuk di atas bahawa Rasul tu wajib menyampaikan apa Tuhan suruh menyampaikan lah. Maka ala Nabi min haraj fima faradallahu lih sunnatullah fil ladhina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura alladhina yuballighuna risalatillah wa yakshawnahu wa la yakshawna ahadan illa Allah kafa billahi hasiba. Alladhina yuballighuna risalatillah, orang menyampaikan risalah Allah, itu menunjuk di atas bahawa, dan tugas Rasul paling besar kali menyampaikan hukum Tuhan. Hak tu hak besar. Hak lain tu tugas dia selalu dah. Ada pun hak lain itu nak tugas sebagai Rasul ni kena sidik amanah, tapi kata tugas Rasul apa? Balag. Tu iaitu menyampaikan. Dalil akli ke apa? Jikalau Rasul sembunyi sesuatu yang disuruh menyampaikannya kepada manusia, nah saya adalah yang paling berhak sembunyi itu ialah junjungan besar kalulah Rasul saat itu suruh Tuhan suruh sembunyi, maknanya jangan royak apa Tuhan beritahu kepada dia, tentu Rasul lah orang Tuhan tahu tentu. Nabi kita lah kalau kira kau boleh sembunyi lah. Kalau Tuhan sembunyi, sebab tu Nabi tak ada tusuk pas sekarang. Semua apa Tuhan perintah suruh Nabi menyampaikan, maka Nabi sampai ke belakang. Lepas tu kita katakan tu ayat contohnya kisah ibni Ummi Maktum atau Abdullah Ummi Maktum, ibnu Ummi Maktum. Abdullah ni satu ketikanya, iaitu dia ni buta. Lepas dia duk panggil Nabi lah. Duk panggil Nabi satu ketika, dan Nabi duk sibuk nak dakwah pembesar Quraisy. Maka turun Nabi tak ada nak cara ke dia ke. Maka Tuhan turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abbas mana masa muka dan berpaling. Dan anja'ul a'ma, ketika datang kepada Nabi itu ke buta. Jadi Tuhan tegur Nabi SAW, kata paling apa kan boleh tak hadu kepada orang buta sana. Kalaulah kita kata kalaulah Nabi itu bukan Quran pada Nabi lah, Nabi boleh sembunyi ayat ni. Kita ayat apa Tuhan tegur dia? Tuhan tegur Nabi SAW. Nah, ini dalil kata memang Nabi menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti juga ketika Zainab binti Jahash dia tertolak dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni iaitu anak akak Nabi. Nabi pergi di Taif dengan Zaid bin Harisah lah. Nah, dia ni anak akak Nabi. Sebab pada ketika tu tak ada harai lagi akak anak boleh akak anak. Jadi Mekah ni tak turun ayat haraikan akak anak lagi. Maka pada ketika tu anak akak lagi masa tu dan iaitu Zainab binti Jahash ni tak tahu sebab ke apa. Jadi berasa tok laki apa berasa apa ni Zaid bin Harisah, jadi tak berasa dengan Zainab ni. Sehingga siapa akhir sekali juga cerah tak ada masalah apa sekarang ni. Tuhan wi rasa untuk nak wi cerah supaya nak wi nikah dengan Nabi pula kan muka nak membatalkan hukum
anak akak tu. Nah, kerana orang kurih dulu bini anak akak mana boleh ambil ke? Tuhan nak batalkan tu. Malulah kalau kira kau ambil anak akak ni. Tapi bila perintah Tuhan, Tuhan turun kat ayat tu, Nabi kena buat juga. Nabi pun baca juga ayat saat ni. Sebab itulah Tuhan sebutlah Quran wa tukhfi nafsika ma Allah mubdi. Akan sebunyi Nabi ni, ada setengah ulama kata, ketika Zaid nak berasa nak ayat dia, berasa nak cakap apa semua tu, Nabi duk hati tu, tak usah cerah. Kerana apa? Kerana Tuhan nak Nabi nikah dengan Zainab binti Jahash kan. Jadi tapi itu dikandaki Allah Taala. Tuhan tu ayat ke wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi. Kerana anak akak dia ke mana dia nak boleh nikah? Dia sedar-sedar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan tu ayat wa tukhfi fi nafsik ma Allah mubdi. Akan sebunyi dalam diri barang Tuhan nak tunjuk wa takshallah. Dan akan takut wa takshan nas, akan takut orang kata ke wallahu haqqu an taksyah. Dan Tuhan lah paling bertakut. Sebab tu ketika tu ayat ni maka Nabi pun baca jugalah. Kerana Tuhan perintah. Sebab tu Siti Aisyah dah hadis riwayat Imam Muslim, Tirmizi daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi sesuatu dari wahyu, kalau Nabi nak tusuk sesuatu pada wahyu, dia sembunyi ke ini ayat. Nabi sembunyi ini ayat wa iz taqulu, ketika akan berkata lilladzi an'amallahu alaihi, kepada orang yang Tuhan nikmatkan di atasnya, wa an'amta alaihi, dan akau pun ketika akan berkata pada orang yang telah dikurniakan oleh Allah dengan nikmat Islam, Zaid lah, wa an'amta alaihi, dan yang akau juga telah berbuat baik kepadanya. Zaid bin Harisah akak ke amsik alaika zaujak, dan amsik alaika zaujak iaitu tok sewi cerahlah. Wattaqillah, dan hendaklah takut Tuhan. Tuhan kata wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi, dan akan sembunyikan barang yang Tuhan nak tunjuk. Mubdi wallahu wa takshan nas wallahu haqqu an taksyah. Siti Aisyah kata Nabi ni seolah kata janganlah cerah isterimu tu, dan takutlah pada Allah sampai akan menyembunyikan dalam hatinya perkara yang Allah akan menyatakan. Maka turunlah, berkata Umar bin Mas'ud daripada Aisyah dan Al-Hasan, Allah Ta'ala tidak turun satu ayat yang lebih berat dari ayat ini. Nabi sebut kan, tak ada ayat lebih berat pada ayat ni lah. Itulah saja keempat amanah. Dan insyaAllah pelajar-pelajar nanti minggu depan pula lah. Dengar malak dah tu. Assalamualaikum. Kena senyap habis. Dengar dah. Itu saja pada hari ini deh. InsyaAllah terjumpa pula ni amanah, sifat amanah pula baca boleh lah. Itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.